sempat dan sudi berjoin untuk sembang-sembang pada pagi ini. Sembang sampai semi sama datang kita ucapkan. Dan pada pagi ini kita cukup hari yang barakah Jumaat ini kita akan berkongsi dengan tajuk yang cukup menarik, iaitu antara zakat dan cukai. Perlu ke bayar kedua-duanya sekali? Alright. Baiklah, untuk bersama dengan ceramah ini sedikit makluman penceramah, iaitu saudara Muhammad Arif bin Zainuddin, merupakan eksekutif di kanan zakat Mawib. Beliau merupakan berasal daripada Cenoa, Pahang. Wah, orang Pahang rupanya. Alright. Dan beliau merupakan asasi pendidikan Islam di Indonesia, iaitu ijazah tanah muda syariah di Indonesia. Dan kini sedang menyambung ijazah sarjana pembangunan pengurusan Islam di USM. Dan pengalaman bekerja beliau merupakan pegawai statistik di MAPIM, penolong pegawai dakwah di MUIB, dan juga kini eksekutif zakat selama 5 tahun. Dan juga merupakan penceramah bebas dari masjid dan juga surau, dan kini merupakan dakwah zakat sekitar negeri Pahang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Cik Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Cik Arif, pada pagi ini kita bersama dengan peserta yang berkelapangan untuk bersama kita dalam program sembang-sembang SMB. Itu satu tajuk yang cukup menarik pada pagi ini Cik Arif, berkaitan dengan zakat dan juga cukai. Kedua-duanya perlukah kita serahkan kepada Cik Arif? Silakan. Baik, terima kasih kepada tuan moderator kita pada pagi ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita pada pagi ini? Alhamdulillah, kita berada pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah, dan juga kita pada pagi ini kita nak berkongsi serba sedikit berkenaan dengan antara zakat dan juga cukai. Kita nak tahu perlu ke kita bayar kedua-duanya, sebab kita sinonim. Ada berlaku konflik dalam masyarakat kita, iaitu dia kata bila dia dah bayar cukai, dia tak perlu bayar zakat, dan bila dia dah bayar zakat, dia tak perlu bayar cukai. Baik, jadi ini yang kita akan cuba faham ataupun kita cuba nak dalami pada pagi ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya ada beberapa perkongsian yang saya akan berikanlah berkenaan dengan isu di antara zakat dan juga cukai inilah. Baik. Jadi insya-Allah yang pertama sekali kita akan pergi dulu kepada pengertian zakat itu sendirilah, dan saya cukup berbesar hatilah dengan inisiatif yang disediakan oleh pihak Permodalan Nasional Berhad ataupun juga daripada pihak ASNB sendiri berkaitan dengan cuba untuk mengetengahkan dan juga untuk mengangkat zakat ini untuk menjadi suatu pemangkin ataupun untuk menjadi suatu perkara yang perlu ditekankan dan juga perlu diberikan kefahaman kepada masyarakat kita lah. Jadi alhamdulillah kita di kawasan ataupun di Malaysia ini kita sangat bertuah. Sebab apa? Sebab kita daripada segi pengurusan zakat itu dia ada institusi yang menguruskan sendiri dana zakat yang diberikan. Jadi pihak institusi zakat ini seperti mana Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Malaysia Persekutuan merupakan hanyalah pemegang amanah. Jadi kami melaksanakan amanah yang tuan-tuan dan puan-puan melalui pembayaran zakat yang dibuat itu untuk kami agihkan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan lagi. Baik. Jadi insya-Allah serba sedikit, dan kita pun dah tahu ini merupakan siri yang saya pun dah tak tahu dah siri yang keberapa ini untuk ASNB ni. Baik, jadi untuk zakat itu seperti mana yang telah diterangkan pada sebelum ini merupakan satu recap. Sebab apa? Sebab kita nak tekankan pada pagi ini, kita nak tahu berkenaan dengan hubungan di antara zakat dan juga cukai itulah. Cuma pada pagi ini kita refresh dululah sikit berkenaan dengan zakat itu sendirilah. Okey, baik. Jadi zakat ini merupakan satu tuntutan dalam Islam yang mewajibkan setiap umatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Baik, jadi untuk zakat ini sendiri dia ada syarat-syarat yang mewajibkan untuk seseorang itu mengeluarkan zakat dia. Bukanlah mana kata orang tu miskin ataupun orang tu tak ada harta dia perlu zakat. Berbeza. Tetapi kalau orang tu mempunyai lebihan harta,
maka pada waktu itu dan memenuhi syarat-syarat wajib untuk keluarkan zakat itu, barulah wajib untuk dia keluarkan zakat. Jadi zakat ini merupakan satu teras pembendaharaan negara, dan perlu dijaga dan juga dijana dengan baik dan menepati syariat agar dapat berperanan menstabilkan umat Islam. Jadi ini merupakan satu aset untuk umat Islam lah, ataupun aset ilahiyah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang minta peruntukan tu untuk dikeluarkan kepada asnaf-asnaf ini. Yang minta tu bukan asnaf, tapi yang minta itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah minta kita untuk kita keluarkan sedikit hasil yang ataupun sedikit daripada harta yang kita ada itu untuk kita kongsikan bersama-sama dengan orang-orang yang mungkin kurang bernasib baik, tak macam kita lah. Kita mungkin ada lebihan harta, mereka mungkinlah cukup setakat makan pagi, makan petang, makan tengah hari, macam tu sajalah. Ataupun mungkin kadang-kadang mereka hanya boleh dapat mampu untuk makan satu hari sekali sahajalah. Tapi dengan adanya ekosistem zakat ini, maka kita akan membantu masyarakat ataupun orang-orang yang kurang bernasib baik berbanding dengan kita yang mempunyai rezeki yang cukup inilah. Jadi syariat zakat ini, kalau dalilnya Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Al-Quran, wa aqimus salah wa atu zakah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikanlah, dalam Al-Quran banyak sangat perkataan yang akan diulang-ulang berkaitan dengan zakat dan juga solat inilah. Bukalah dalam mana-mana surah akan ada wa aqimus salah wa atu zakah. Allah Subhanahu Wa Taala sering menggandingkan di antara perkataan solat dan juga zakat. Kita tahu orang ramai daripada kalangan kita sangat menjaga solatnya. Mana kata masuk je waktu solat, dia akan solat tepat pada waktunya. Tetapi kadang-kadang mereka mungkinlah tidak ada kesedaran ataupun mungkinlah terlupa ataupun terlepas pandang berkenaan dengan kewajipan zakat ni tadi. Daripada segi solat, masya-Allah cantik, tapi dia kena seiringkan. Makna kata bila dia dah menunaikan solat 5 waktu tidak pernah miss, tepat pada waktunya. Tapi untuk zakat samalah juga. Makna kata bila mana kita menunaikan solat kita tepat pada waktunya, maka samalah juga dengan zakatnya. Bila cukup sahaja nisab, cukup saja haul, maka kita keluarkanlah zakat kita itu. Baik. Jadi apa maknanya? Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Dan juga apa yang penting, kadar zakat ini adalah 2.5% sahaja atas apa harta yang kita ada. Baik. Seterusnya adalah berkenaan dengan apakah hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan zakat ini. Iaitu yang pertamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak menjamin keadilan dan kestabilan sosial. Jadi apabila seseorang pembayar zakat itu dia mengeluarkan dana zakat dia mengeluarkan duit dia, maka pihak pemerintah ataupun pihak institusi zakat yang diamanahkan untuk menguruskan dana zakat ini tadi, maka pada waktu itu kita akan agihkan kepada golongan-golongan asnaf ini tadilah. Baik, jadi golongan-golongan asnaf ini tadilah yang akan menikmati ataupun dia akan merasai. Jadi sebab dalam Islam ini tuntutan dia adalah bila kita ada harta itu, kita hendaklah berkongsi bersama-sama dengan orang yang yang kurang bernasib baiklah. Sebab dalam Islam sistem dia adalah pengagihan kekayaan itu hendaklah diagihkan kepada mereka yang tidak dapat memiliki harta seperti mana orang yang berharta lah. Kemudian menghindari dari berlakunya permusuhan dan sifat dengki sesama manusia. Sesama manusia. Baik. Jadi bila makna kata kita ada ekosistem itu, bila kita berkongsi kita punya pendapatan itu daripada segi sudut masalah sosial itu, contoh daripada segi masalah sosial itu kita dapatlah atasi serba sedikit. Sebab apa? Sebab bila mana kadang-kadang mereka yang melakukan jenayah seperti mencuri ni, kadang-kadang mereka ni bukanlah saja-saja nak mencuri tuan-tuan, bukanlah saja-saja nak melakukan perbuatan ataupun perkara jenayah ni tadi, tapi disebabkan oleh tekanan kehidupan yang dialami, tambah-tambah kita pada waktu kita zaman sekarang ni
situasi ekonomi yang menghimpit diri kita kan. Situasi ekonomi yang sangat memberikan tekanan kepada kita. Jadi makna kata bila kita berkongsi bersama-sama dengan mereka ini, maka mereka pun merasa alhamdulillah lah dengan perkongsian itu tadi, maka orang kaya itu pun dia bukanlah dia menikmati kekayaan dia itu untuk diri dia sahaja ataupun untuk keluarga dia sahaja, tapi dia kongsikan juga bersama-sama dengan orang-orang yang kurang bernasib baik ataupun orang-orang yang di bawahnya lah. Kemudian seterusnya, merapatkan jurang pendapatan antara masyarakat. Jadi tujuan zakat ini Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kita sebenarnya adalah bila mana kita dalam konsep zakat ini, bukanlah bermakna kita ni hanya memberikan bantuan secara berterusan sahaja. Bukanlah makna kata kalau orang tu daripada umur 30 tahun dia dapat bantuan, sampailah dia meninggal esok dia dapat bantuan. Tak. Sebab apa? Sebab kita akan membuat balik penilaian kepada penerima-penerima bantuan ini. Kita akan tengok potensi yang ada pada penerima bantuan ini tadi, sama ada kita boleh tukar dia daripada sebelum ni dia menerima bantuan dan akhirnya dia akan jadi penerima, dia akan jadi pembayar pula. Jadi itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Maknanya kata kita bagi dia umpan, kita bagi dia bantuan daripada segi sudut dia nak berniaga. Dia nak berniaga apa? Kita akan bantu dia bagaimana, kemudian kita akan berikan kursus, berikan latihan kepada dia supaya dia dapat menjalankan kegiatan perniagaan dia ni tadi. Jadi penting tuan-tuan dan puan-puan untuk kita tahu bahawasanya zakat ini salah satu daripada rukun Islam yang 5. Jadi perlu sangat untuk kita tunaikan dan juga kita lunaskan tanggungjawab zakat kita tadi. Tapi kita akan dengar ataupun kita akan selalu cakna berkenaan dengan zakat ini, terutama sekali pada bulan Ramadan lah. Dia tahu bila dia nak raya, kalau dia tak bayar zakat fitrah, maka dia tak boleh raya. Jadi disebabkan itu pemahaman ataupun yang biasa kedengaran adalah berkenaan zakat ni adalah zakat fitrah saja. Tapi zakat ini bukan sekadar zakat fitrah saja. Zakat fitrah ni kalau ikutkan kecil saja daripada segi kutipan yang dilakukan oleh setiap pusat-pusat zakat ni lah. Yang besar itu adalah zakat harta, zakat pendapatan, zakat wang simpanan dan bermacam-macam lagi lah. Baik. Jadi ini adalah jenis-jenis zakat yang terdapat, tidaklah semua tapi hampir lengkaplah yang saya masukkan dalam ini, iaitu yang pertama sekali adalah zakat pendapatan. Jadi zakat pendapatan ini adalah apa hasil yang kita dapat daripada usaha kita, sama ada kita makan gaji dan juga ada insentif-insentif ataupun ada allowance lain yang kita dapat, itu ini termasuk dalam zakat pendapatan. Kemudian adalah wang simpanan. Wang simpanan yang tuan-tuan dan puan-puan ada simpan, tak kisahlah di mana-mana instrumen tempat yang boleh simpan tu, bila dah cukup nisab, dah cukup haul, maka pada waktu itu kita kena keluarkan zakat kita. Kemudian emas. Yang ni akak-akak kita, ibu-ibu kita ni yang banyak pakai emas ni kan, kadang-kadang satu tangan tak cukup. Tak apa, masuk pula tangan kiri, tak cukup tangan kiri, kaki pula dia masuk kan. Sampai berbelit-belit dengan emas yang dia tu kan. Jadi jangan lupa yang kita emas yang kita pakai itu ataupun emas yang kita miliki itu, kita kena tahu ada kewajipan untuk kita keluarkan zakat kita. Baik, kemudian untuk KWSP, zakat ke atas KWSP, and then kemudian zakat atas saham. Zakat atas saham. Yang ni kita sangat memujilah inisiatif yang disediakan oleh pihak PNB sendiri, Pemodalan Nasional Berhad, ataupun pihak ASNB sendiri, iaitu yang ada melalui aplikasi ASNB tu, mana kata siap-siap kita boleh membuat kiraan zakat atas saham ataupun atas akaun yang kita ada dengan pihak ASNB sendirilah. Jadi tak ada lah lagi kerisauan ataupun tak ada lah lagi kita nak fikir kan berapa zakat yang dikenakan. Pihak ASNB kirakan sendiri zakat kita kena berapa. Punya sampai tahap macam tu sekali lah. Baik. Kemudian adalah juga zakat ternakan, zakat galian, zakat tanaman, macam-macam lagi lah zakat-zakat yang ada. Baik.
Okey, itu berkenaan dengan jenis-jenis zakat. Jadi saya kira cukup sampai setakat itu sajalah untuk kita dapatkan satu gambaran berkenaan dengan kenapa kita perlu keluarkan zakat kita, dan juga apakah jenis-jenis zakat yang ada itu. Jadi kita nak masukkan juga ke dalam cukai dalam Islam inilah sebab tajuk kita antara zakat dan juga cukai. Sebab kita boleh je kita nak cerita berkenaan dengan zakat ni sejam pun tak habis kan. Tapi sebab kita ada masa yang singkat ini, kita nak kaitkan di antara zakat dan juga cukai ni. Baik, sebenarnya cukai ni dalam Islam walaupun daripada segi tuntutan dia tidaklah untuk kita sebagai seorang Islam, tidaklah kewajipan itu sama taraf dengan zakat yang kita kena keluarkan itu. Tapi cukai dalam Islam ini dia adalah tanggungjawab kepada pemerintah. Baik. Jadi kalau kita tengok kalau daripada segi cendekiawan Islam itu rata-ratanya dia ada pelbagai pandangan, pelbagai pendapat berkenaan dengan cukai ini. Ada yang mengatakan cukai ini kita wajib bayar sebab tanggungjawab kita kepada pemerintah. Dan juga ada yang mengatakan juga bahawasanya cukai ini tak payah bayar. Sebab apa? Sebab kita dah bayar zakat. So nak buat apa kita bayar cukai lagi? Dan ada juga yang mengatakan bahawasanya cukai ini cukup sekadar bagi orang-orang yang bukan Islam. Memang isu berkaitan dengan cukai ini memang menjadi suatu perdebatan yang panjang lah, dan menjadi khilaf perbezaan ulama sejak zaman berzaman. Tapi secara ringkasnya, setelah kita meneliti hujah dan pandangan para ulama, di samping kita melihat realiti semasa, kerajaan harus untuk mengenakan cukai terhadap rakyat yang diletakkan dalam satu sistem yang teratur dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk urusan cukai ini dalam negara kita Malaysia ini dikelolakan ataupun diuruskan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Baik. Jadi pihak lembaga hasil dalam negeri ini dialah yang akan menjadi agensi ataupun badan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kutipan cukai itu dan juga pengagihan cukai itu supaya apa yang dirancang oleh pihak kerajaan boleh dilaksanakan. Dan juga cukai ini kalau kita nak tahu daripada segi pengagihan cukai ini, inilah macam sekolah yang kita ada pada hari ini, jalan raya yang ada pada hari ini, hospital yang ada pada hari ini, itu semua adalah merupakan duit daripada kutipan cukai yang dilaksanakan. Baik. And then suasana ekonomi sesebuah negara juga perlu diambil kira lah. Macam contoh untuk Malaysia ni, memang kita dah ada undang-undang yang menyatakan bahawasanya memang kita ni wajib untuk kita keluarkan cukai kita dan dibayar kepada pihak pemerintah. Baik. Dan yang seterusnya adalah berkenaan ini fatwa-fatwa berkenaan dengan cukai. Baik. Yang pertama, ada dua fatwa yang saya cuba bawakan kat sini, iaitu yang pertama Darul Ifta Al-Misriyah. Yang ini satu badan yang mengeluarkan ataupun yang meneliti satu-satu perkara, kemudian mereka akan berikan fatwanya lah. Baik. Jadi berkenaan tengok, cuma dalam isu ini Darul Ifta ni dikeluarkan isu berkaitan dengan ada orang yang membuat manipulasi ataupun penipuan untuk pengisytiharan cukainya. Jadi perbuatan menipu dan memberikan maklumat palsu berkenaan pendapatan yang diterima untuk mengelak daripada cukai adalah diharamkan. Bahkan ia merupakan salah satu dosa besar di sisi syarak. Hal ini kerana perbuatan tersebut merupakan satu bentuk penipuan yang jelas dilarang oleh syarak. Nabi SAW sendiri pun kata kan, man ghasyana falaysa minna. Nabi kata barang siapa yang menipu, mereka bukanlah di kalangan kami. Serta ia menyebabkan negara tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik kerana cukai merupakan antara sumber pendapatan penting sesebuah negara dalam menguruskan urusan rakyatnya. Jadi kita tahu kutipan cukai yang dilakukan ini dia akan dikembalikan semula kepada untuk melaksanakan aspirasi kerajaan. Kemudian satu lagi kita tengok daripada Jordan, Majlis Al-Ifta wal Buhuth wal Dirasat Al-Islamiyah.
iaitu kestabilan ekonomi negara dan memelihara harta awam merupakan maqasid syariah. Yang dituntut untuk merealisasikannya ialah tanggungjawab kolektif yang perlu dipikul oleh setiap rakyat. Jadi pemerintah ada tanggungjawab dia, iaitu untuk menjaga kebajikan rakyatnya. Dan dalam masa yang sama, sebagai seorang rakyat, ada juga tanggungjawab kepada negara dia, iaitu adalah untuk membantu pihak kerajaan melaksanakan segala agenda-agenda kebajikan rakyat itu sendirilah. Baik. Jadi perbuatan lari daripada membayar cukai ini satu ancaman terhadap objektif ini. Jadi setiap muslim tetap melaksanakan tanggungjawab membayar cukai dan patuh terhadap undang-undang negara serta tidak terpengaruh dengan sikap mereka yang sengaja melanggar antara aturan ataupun akta percukaian yang telah ditetapkan. Baik. Cuma daripada segi cukai ini, ia adalah hak pemerintah. Hak pemerintah. Jadi pemerintahlah yang akan melaksanakan ataupun menetapkan berapakah kadarnya, apa semua itulah. Jadi kita boleh tengok dekat sini untuk perbezaan di antara cukai dan juga zakat. Jadi cukai ini kalau kita tengok daripada jenis ibadat dia, cukai ini merupakan satu tanggungjawab sosial dan kewajipan terhadap pemerintah bagaimana yang saya terangkan sebentar tadilah. Tapi zakat ini adalah satu ibadat khusus yang diberikan kepada setiap individu muslim. Jadi setiap individu muslim itu dia ada satu tanggungjawab yang perlu dia laksanakan. Sebagaimana dia menunaikan solat, samalah juga dia kena tahu berkenaan dengan kewajipan dia menunaikan ibadat zakat ini. Kemudian daripada segi kewajipan, daripada segi kewajipan berdasarkan pemerintah perundangan semasa dan keperluan perbelanjaan negara. Yang ini berkenaan dengan cukai lah. Sebab tidak semua pun rakyat di Malaysia ini wajib untuk dikeluarkan cukainya. Walaupun dia ada gaji, tapi tak semua ada kewajipan untuk melaksanakan cukainya. Dan kalau asas kewajipan bagi untuk zakat ini berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah lah. Okey, jadi hukum pengabaian. Hukum kita meninggalkan cukai. Maka kalau kita ni tak bayar cukai, kita akan didenda oleh pemerintah. Dan denda pemerintah itu, pemerintah boleh tentukan sesuai mengikut kesesuaian yang dirasakan perlulah. Dan kalau zakat ini kalau kita tinggal, hukumnya berdosa ya tuan-tuan. Bila kita dah ada kewajipan untuk kita keluarkan zakat, tapi kita tidak laksanakan tuntutan ini, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara kalau sekiranya kalau kita contoh saja-saja kita tinggalkan zakat kita ni, kita wajib untuk ganti balik ataupun kita wajib qada zakat kita tu. Contoh kita tahu kita kena zakat pada tahun 2022, tapi kita tidak laksanakan kewajipan zakat 2022. Sebab apa? Dia kata, saya dah bayar cukai, buat apa saya nak bayar zakat? Jadi, tapi dia kena zakat. Tapi bila mana kewajipan dia itu masih lagi tertakluk pada diri dia, jadi dia kena selesaikan zakat dia tu pada tahun berikutnya dengan ganti zakat dia. Kemudian, daripada segi syarat, semua rakyat yang berkelayakan, tapi kalau untuk zakat, hanyalah kepada individu Muslim sahaja. Tapi kita ada juga kadang-kadang kalau kita turun ke lapangan, kita buat taklimat, kita buat ceramah zakat dekat mana-mana agensi ataupun di mana-mana syarikat. Kadang-kadang orang bukan Muslim ni dia sangat tertarik tau dengan inisiatif ataupun dengan adanya kewajipan berzakat ini. Dia kata sebab apa? Sebab dia kata kita boleh nampak bagaimana efektifnya pusat zakat ini. Pihak terutama sekali pihak Baitul Mal ni pergi turun ke padang, turun ke lapangan untuk mencari sendiri asnaf itu untuk kita salurkan zakat tu kepada mereka. Jadi mereka rasa tertarik dengan kaedah ataupun ekosistem zakat ini sendirilah. Baik. Kemudian daripada segi kutipan pemerintah negara, and then kalau untuk kutipan zakat kepada kerajaan Islam sahajalah. Macam kita di dalam Malaysia ini, dia bidang kuasa ini dia tertakluk kepada bidang kuasa pemerintah lah, terutama sekali kalau di wilayah persekutuan ini Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong lah selaku Ketua Agama Islam.
maka dialah yang akan bertanggungjawab. Adapun kalau untuk negeri-negeri lain bergantung kepada sultan masing-masing lah sebagai ketua pemerintah. Kemudian sumber kalau cukai ini dia boleh collect ataupun dia boleh kutip daripada pelbagai sumber. Pelbagai sumber dia boleh kutip. Tak kisahlah sama ada sumber itu legal ataupun sumber tak illegal pun boleh dikutip oleh pihak pemerintah. Tapi berbeza dengan zakat. Zakat ini kita akan kutip daripada sumber yang halal sahaja. Ada juga timbul persoalan dia. Ustaz, saya adalah tikam nombor ni. Nama saya kena naik, nombor saya naik. Bukan sikit Ustaz. Saya makna kata kalau saya apa yang saya menang ni, saya boleh qada zakat saya daripada saya mula kerja sampai sekarang ni Ustaz. Punya banyak dia kata dia menang kan. Tapi sebenarnya tak boleh ya tuan-tuan dan puan, duit hasil daripada sumber yang tidak halal itu tidak boleh kita cuci dia dengan kita melaksanakan tuntutan zakat. Dia ingat bila dia menang duit haram tu tadi, dia boleh cuci dengan cara menunaikan zakat, tapi dia tidak terangkat pun. Duit tu tidak akan jadi halal bila mana dia keluarkan zakat daripada sumber yang haram tu tadi. Baik, jadi kadar untuk cukai dia akan berubah mengikut kadar yang ditetapkan kerajaan pada setiap tahun. Dia akan berubahlah. Macam contoh kita baru-baru ni pihak kerajaan iaitu Perdana Menteri, dia ada perbezaan sedikit untuk range gaji itu. Adalah untuk M40 tu dia kata dia akan kurangkan sikit berapa persen. Sebab itu memang kuasa pemerintah untuk menentukan berapakah kadar cukai yang perlu dilaksanakan. Dan bagi untuk zakat pula, kita punya kadar dia adalah sama saja tuan-tuan dan puan-puan. Sampailah kiamat esok dia tidak akan berubah. Sama saja 2.5% tanpa mengira jumlah harta yang diperolehi. Berbeza dengan cukai tadi. Sebab apa? Cukai tadi dia akan berbeza mengikut harta yang dia ada. Mengikut wang ringgit yang dia ada. Kalau lagi besar harta yang dia ada, maka kadar cukai yang akan dikenakan tu tadi akan lebih tinggi. Boleh pergi 20%, 23%, 24%. Tapi zakat tak kisahlah. Duit yang ataupun harta yang dia ada tu banyak mana sekalipun, sama sahaja 2.5%. Tapi dia berbeza sedikitlah. Daripada segi untuk zakat atas tanaman, dia berbeza sikit 5%, 10% dan 20%. Mengikut kadar yang sesuai lah. Yang ini boleh rujuk dengan pihak pusat-pusat zakat lah. Dan yang terakhir sekali adalah untuk daripada segi agihan cukai. Agihan cukai ini pihak pemerintah dia akan mengagihkan kepada mengikut keperluan rakyat secara umum. Dia nak agih ikut sekati dia lah. Dia nak agih dekat negeri ni banyak ni. Dia nak agih dekat negeri ni banyak ni. Dan juga daripada segi pengagihan itu bukan sahaja tertakluk kepada masyarakat Muslim saja. Dia akan merangkumi non-Muslim jugalah, masyarakat bukan Islam sahajalah. Dan tetapi berbeza dengan zakat. Zakat akan diagihkan kepada 8 golongan asnaf yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah. Allah kata antara golongan-golongan asnaf itu adalah yang pertamanya adalah fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, al-gharimin, ar-riqab dan ibnu sabil. Itu adalah golongan yang, dan juga yang terakhir amil. Itu adalah 8 golongan ini sahaja yang berhak untuk menerima zakat yang kita tunaikan tu tadi. Baik. Okey, jadi kita dah tahulah berkenaan dengan cukai itu. Cuma boleh kalau saya tambah sedikit berkenaan dengan cukai ini. Bukanlah makna kata Islam tidak mengharuskan cukai ini. Cukai ini diharuskan. Jadi dia mengikut. Kalau kita tengok, kalau kita buka dalam kitab Fiqh Zakat, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia mengatakan cukai ini adalah satu kelaziman yang dituntut oleh pemerintah kepada rakyatnya. Jadi tanggungjawab untuk kerajaan untuk didapatkan hasil itu
adalah dia kena rangka satu sistem percukaian supaya dia dapat melaksanakan agenda meneruskan kebajikan rakyat dan juga pembangunan negara itu sendirilah. Jadi sebab itu penting. Dan juga daripada segi kalau kita nak tengok ada kaedah fiqhiyah, qawaid fiqhiyah, iaitu tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah, iaitu urus takbir pemerintah ke atas rakyatnya mengikut kepada maslahah. Maslahah ni iaitu dia akan merujuk kepada memberikan manfaat kepada rakyat itu dan juga menghindari daripada perkara-perkara yang tidak baik daripada yang akan berlaku kepada rakyatnya itulah. Jadi penting itu sebab kerajaan itu penting dengan satu-satu agenda yang dia lakukan itu ataupun bajet yang dia lakukan itu perlu untuk dia nilai untuk menjaga terus kebajikan rakyatnya. Baik. Jadi kita tengok sikit berkenaan dengan apa kemudahan yang dinikmati pembayar zakat ni. Sebab adalah orang yang adalah sebahagian daripada masyarakat kita ini dia mempertikaikan, kenapa saya dah bayar cukai, kenapa saya masih lagi perlu untuk membayar zakat. Jadi sebenarnya kita dah tahu dan kita telah faham, saya dah cakap daripada awal tu tadi, tanggungjawab yang utama adalah untuk individu muslim itu adalah tanggungjawab zakat dia. Kemudian barulah datangnya tanggungjawab untuk dia melaksanakan cukai dia. Tetapi kita sangat beruntung ya tuan-tuan dan puan-puan, dekat dalam Malaysia ini alhamdulillah kita walaupun kita membayar zakat, kita akan dapat rebate daripada cukai pendapatan itu tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan rebate ni? Rebate ni tadi adalah makna kata contoh saya bayar zakat, kemudian saya juga dikenakan cukai, dan pada tahun taksiran bila kita isi e-filing tu tadi, so kita akan nampak, kalau kita akan nampak bahawasanya kita ada bayar zakat tu, dia akan kontrakan terus dengan cukai yang kita akan bayar. Baik, dan juga special lagi yang pihak kerajaan telah sediakan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 ni, iaitu kita boleh selaraskan zakat dan juga potongan cukai bulanan PCB melalui skim potongan gaji zakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkinlah dalam kebanyakan daripada kita bekerja kan, dan kita bekerja, kita menerima gaji daripada pihak majikan kita. Tak kisahlah sama ada di sektor awam ataupun di sektor swasta. Jadi setiap majikan yang menyediakan platform untuk membuat potongan zakat secara bulanan ini tadi, kita boleh selaraskan. Kita boleh selaraskan dengan kita punya tu. Jadi kita tengok contoh dia. Contoh dia di sinilah. Contoh dia dekat sini. Yang ni saya ambil garis panduan lembaga hasil dalam negeri, iaitu dalam perkara 5.3 berkaitan dengan rebate. Ini memang disebutkan, iaitu 5.3.1 iaitu berkaitan dengan rebate zakat melalui potongan gaji. Dia menyatakan bahawa jika seseorang pekerja telah membuat bayaran zakat kepada pihak berkuasa zakat melalui potongan gaji, majikan boleh membuat tolakan bayaran zakat itu terhadap amaun cukai yang harus dipotong bagi bulan berkenaan. Jadi mana kata, kalau kita sebelum ni kita dah kena cukai setiap bulan 5, macam contoh saya tunjuk, contoh yang kat sebelah tu potongan contoh 1 PCB bagi Januari 2019. Baik, zakat yang dibayar RM55. Dan dia dah kira siap-siap lah zakat dia berapa. Dia kena RM55 sebulan. Kemudian amount PCB tu, potongan cukai bulanan yang dikenakan setiap bulan sebelum ni adalah RM105. Jadi apa yang dimaksudkan dengan rebate tu tadi, jadi dia akan kontra terus. Jadi makna kata sebelum ni dia bayar cukai RM105, dan bila dia buat bayaran zakat tu RM55, so baki yang tinggal PCB yang perlu dia bayar ni tadi berapa? Hanya RM50 sahaja. Itu kelebihan yang ada lah. Kemudian contoh yang kedua. Okey, zakat yang dibayar pada Mei 2019 RM140. Tapi dia kena cukai RM110 sahaja. Jadi makna kata kira dia bayar zakat dia terlebih.
So jadi makna kata dia boleh dia ada lebihan zakat. Jadi makna kata PCB dia tak adalah. Jadi dia ada surplus untuk zakat itu sebanyak RM30. Tetapi dia boleh berhubung dengan pihak unit gaji ataupun pihak HR dia, iaitu dia boleh tuntutlah, mana kata untuk dibawa ke bulan yang seterusnya. Mana kata lebihan RM30 itu boleh dibawa pada bulan yang seterusnya. Dan juga kita pun tahu untuk zakat ini sendiri, kita akan mendapat rebate 100%. Jadi makna kata kalau tuan-tuan dan puan-puan sebelum ni dah kena cukai RM100, so bila mana tuan-tuan dan puan-puan kata saya nak buatlah zakat RM100 setiap bulan, jadi makna kata tuan-tuan dan puan-puan tak perlu bayar apa-apa kepada potongan cukai bulanan itulah. Okey. Dan perkara 5.3.2 iaitu rebate zakat selain melalui potongan gaji. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan potongan gaji, dan kali ini kita selain daripada potongan gaji, mungkinlah sekarang ni kan canggih, tambah-tambah generasi X, Y ni kan, generasi Z tak tahulah dah masuk ke belum generasi Z ni, mereka tak suka benda-benda yang potongan gaji ni. Sebab apa? Sebab dia kata baik dia bayar melalui platform-platform e-wallet, dia suka, and then boleh juga dia bayar melalui platform-platform online kan. Sebab apa? Sebab lagi senang kan, dia kata lagi senang. Jadi jika pekerja membuat apa-apa bayaran selain potongan zakat bulanan daripada saraan di bawah 5.3.1, pekerja itu boleh membuat tuntutan bayaran zakat tersebut dengan mengemukakan borang PCB TP1 kepada majikan dalam tahun semasa untuk menentukan amount PCB. Ini boleh juga, ataupun kalau kita isi e-filing tu juga sebagai contohlah. Sebab kadang-kadang yang kita bayar melalui bulanan tu hanyalah dalam gaji kita. Kemudian kita adalah kita punya simpanan, kita simpanlah mana-mana bank, dan juga kita ada jugalah saham kita dalam ASNB ni. Jadi kita pun bayarlah zakat kita untuk ASNB ni. Kita boleh maklumkan kepada pihak unit gaji yang menguruskan gaji itu tadi, kita ada buat tambahan untuk bayaran zakat simpanan zakat saham kita ni tadi. Dan juga kita juga boleh juga isi dalam kita punya sistem e-filing tu tadi. So dalam sistem e-filing tu tadi, kita boleh tambahkan. Contohnya kita dah potong gaji sebulan RM100. Kemudian mana kata total setahun kita dah ada RM1,200. And then kita ada bayar zakat untuk zakat saham kita. Kita ada kita ada simpanan dekat ASNB, kita ada saham kita. 500 kita bayar zakat tu. Jadi kita boleh tambah kedua-duanya tadi RM1,200 tambah dengan 500, bermakna kita dah bayar zakat kita sebanyak RM1,700. Dan katalah kita punya cukai pada tahun tu, cukai tahun taksiran itu adalah sebanyak RM2,000, maka kita akan boleh membuat tuntutan untuk potongan gaji kita takkan dapat lah. Tapi yang kita bayar berasingan itu tadi, itu 500 tu tadi, kita akan dapat balik refund tu kepada kita balik. Sebab apa? Sebab kita punya cukai itu tadi masih lagi berada pada amount yang cukai yang taksiran itu tadilah. Sebab apa? Sebab kita kena cukai RM2,000 kan, kita bayar zakat sebab RM1,700. Jadi makna kata yang potongan gaji tu dah tolak siap-siap, tapi yang 500 kita bayar sendiri di kaunter ke, kita bayar online ke, so yang tu kita boleh buat tuntutan melalui e-filing lah. Tapi penting tuan-tuan, bila tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan bila tuan-tuan dan puan-puan bayar zakat itu, tuan-tuan dan puan-puan kena ada resit tu. Ini yang penting. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang masyarakat kita ni sangat pemurah tuan-tuan dan puan-puan. Bila ada je orang lalu depan minta minta derma ke, minta sedekah ke, ataupun minta zakat macam tu je kan. Sebab tambah-tambah lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita dekat nak masuk bulan Ramadan ni kan tuan-tuan, dia akan ada satu trend di mana peminta-peminta sedekah ni dekat ni cerita dalam kawasan KL lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, akan ada ramai peminta-peminta sedekah ni. Tak kisahlah
dia tu orang Malaysia, dia tu orang foreigner. Orang foreigner pun ramai. Waktu Ramadan ni dia tahu orang Malaysia ni, orang Islam sangat pemurah. Sangat pemurah. Sebab apa? Sebab dia tahu ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala kan kata setiap amalan kewajipan yang kita lakukan, walaupun benda tu wajib, kita dah buat sebelum pada bulan Ramadan, tapi bila masuk bulan Ramadan, Allah akan gandakan lagi kita punya pahala tu kan. Jadi bila dia minta zakat je, terus kita salurkan. Lepas tu, bila kita buat pengisytiharan cukai kita tu tadi, dalam e-filing kita tu tadi, dah tak tally. Resit yang ada, bayaran yang dengan yang kita buat itu, tak tally. Jadi, disebabkan itulah, pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri, dia akan minta kita untuk kita kemukakan resit sebagai bahan bukti atas bayaran kita. Jadi, saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau buat bayaran zakat itu, pastikan pihak yang dilantik itu betul-betul melaksanakan, dia ada hitam putih dia ada mana kata memang diperakui sah oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri lah. Baik, okey. Jadi kita nak tengoklah kat sini. Okey, kalau untuk Akta Cukai Pendapatan, so negara Malaysia memperuntukkan undang-undang yang meraihkan para pembayar zakat dan kelonggaran cukai, walaupun banyak negara di dunia yang membuat peruntukan sedemikian, tapi di Malaysia kita ada Akta Cukai Pendapatan 1967 subsection 6A-3 yang menyatakan rebate hendaklah diberikan pada tahun taksiran untuk sebarang bayaran zakat, fitrah atau lain-lain tuntutan agama Islam yang mana pembayaran wajib dan yang telah dibayar dalam tahun asas bagi tahun taksiran itu, dan dibuktikan oleh resit yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama yang berkenaan yang ditubuhkan mengikut undang-undang bertulis. Baik, kita kadang-kadang orang ingat bayaran zakat yang boleh dapat pelepasan ataupun boleh dapat rebate tu hanyalah zakat pendapatan, zakat harta, zakat simpanan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya zakat fitrah yang tuan-tuan dan puan-puan bayar pada bulan Ramadan tu, yang tu pun boleh. Kan kita sebab selalunya kalau untuk bulan Ramadan ni kita akan pergilah ke masjid, ataupun kadang-kadang kita pergi ke bazar Ramadan, kan ada amil yang duduk kat situ kan. Kemudian dia koyak kupon tu. Sebenarnya kupon tu mahal tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia diperakui sah oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tuntut. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bayar cukai, kemudian tuan-tuan dan puan-puan bayar zakat fitrah tu tadi, tuan-tuan dan puan-puan isi dan e-filing tu, dia akan pulangkan balik kepada kita. Walaupun yalah, tapi ada setengah orang dia kata, alah tak apalah Ustaz, kan RM7 je, apa je kan. Saya makan beras pun mahal lagi. Tapi seeloknya tuan-tuan dan puan-puan bayarlah ikut beras yang tuan-tuan dan puan-puan makan. Baik. Okey, itu berkenaan dengan Akta Cukai Pendapatan. Mana kata kita sangat bertuahlah dalam negara Malaysia ni tadi, dia meraihkan pembayar-pembayar zakat ni tadi. So mana kata sama ada dia boleh sampai tahap dia boleh pilih sama ada dia nak bayar cukai ataupun dia nak bayar zakat. Tapi zakat dah wajib kan. So bila bayar zakat itu, dia boleh dapat pengecualian ataupun boleh dapat rebate daripada cukai yang dia bayar tu tadi. Baik, jadi ada dua isu yang saya nak ketengahkan sebelum saya nak buat satu kesimpulan berkenaan dengan isu antara zakat dan cukai ni, adakah perlu untuk kita bayar kedua-dua ni tadi. Baik, jadi yang pertama sekali tadi, kita perlu perbetulkan niat kita tadilah, iaitu yang pertama sekali untuk perbuatan lari daripada membayar cukai ni tadilah. Dengan pelbagai bentuk helah dan penipuan adalah dilarang kerana perbuatan menipu itu sendiri jelas satu bentuk dosa yang ditegah oleh agama. Selain daripada akibat daripada perbuatan tersebut yang boleh membawa berkurangnya hasil dana negara, seterusnya menyukarkan kerajaan menyusun atur polisi ekonomi dan merancang program-program pembangunan serta bantuan untuk rakyat yang memerlukan. Jadi implikasi dia besar. Saya tak silap saya ada baca dalam satu artikel itu pada tahun 2016 tak silap saya, yang mana kerajaan rugi 1 bilion daripada kutipan cukai
yang mana disebabkan oleh golongan, kebanyakannya golongan-golongan profesional ini, dia tidak mengisytiharkan pendapatan yang dia dapat itu. Jadi kita janganlah ambil mudah perkara yang berkaitan dengan cukai ini, sebab perkara-perkara yang berkaitan dengan cukai ini dia ada undang-undang yang terkait, kan? Sebab apa? Sebab pihak lembaga hasil dalam negeri selalunya dia akan melakukan, disebabkan itu kita penting untuk kita simpan resit itu dalam tempoh 7 tahun, kan? Tempoh 7 tahun tu sebab mungkin dalam tempoh 7 tahun itu tiba-tiba nama kita terpilih. Nama kita terpilih oleh ataupun nama kita ni bertuah, dipanggil oleh pihak lembaga hasil dalam negeri untuk dilakukan audit itu. Untuk dilakukan audit itu tadi, bila kita tak isytiharkan tu tadi, ini yang akan memberikan kesan lah kepada diri kita. Nanti bila didenda, sebab kita boleh didenda sebab kalau kita tak buat pengisytiharan cukai ini tadi. Jadi penting sangat untuk kita mengambil berat berkaitan dengan cukai ini sendirilah. Baik, kemudian yang lagi penting untuk kita tahu adalah bila kita semakin tinggi kadar zakat yang ditunaikan, maka begitulah juga rebate yang diberikan kepada pembayar zakat tersebut berkenaan dengan cukai daripada kenaan cukai pendapatan. Jika amaun zakat itu telah melebihi atau menyamai cukai, maka seseorang itu tidak perlu lagi membayar cukai pendapatannya. Dan kita pun telah fahamlah berkenaan dengan cukai tadi itu. Sebenarnya cukai itu tadi dia akan dikenakan pada, dia ada okey, sebagai contohnya pada tahun 2023 ni, apa yang saya lihat, mereka yang mempunyai pendapatan 3,111 setiap bulan, maka mereka ni dah dikira layak untuk membayar cukai. Dah dikenakan cukai, bukan layak, dah dikenakan cukai. Mana kata dia akan adalah dekat dalam payslip tuan-tuan tu, kan, dekat belah kiri tu dia akan ada nanti potongan cukai bulanan PCB akan kenalah berapa. Jadi bila mana kalau untuk berbeza sedikit dengan zakat, berbeza sikit dengan zakat tadi, kiraan zakat itu kita kira macam mana? Okey, contohlah daripada 3,111 ni tadi, kita darab dengan 12 adalah lebih kurang dalam 37,000 lebih. 37,000 lebih, kan? So dalam 37,000 lebih tu tadi, kita nak kira sama ada individu ni layak zakat ataupun tidak layak zakat. So kita akan kita akan buat taksiran, kita akan buat penolakan diri, dia ada isteri, ada anak, kemudian adalah lagi, saya tak silap sebelum ni, sesi sebelum ni ada terangkan berkenaan dengan pengiraan zakat tu sendiri. Jadi dia akan last sekali dia akan keluar dekat bawah tu berapa zakat yang dikenakan untuk pendapatan kita tu tadi. Jadi kita boleh membuat arahan kepada pihak unit gaji untuk buat potongan secara bulanan lah. Sebab apa? Sebenarnya kita akan menggunakan cukai kita tu tadi untuk bayar zakat tadi. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan statement yang kedua ni adalah semakin tinggi kadar zakat yang ditunaikan, maka begitulah juga rebate yang diberikan. Sebagai contohnya, ada orang kadang-kadang gaji dia dalam 20,000 dan 20,000 ataupun 10,000. 10,000 ni zakat dia, kalau dia tak tolak apa-apa pun 250 je zakat dia. Tetapi cukai yang dikenakan mungkin lebih daripada tu. Memang lebih daripada 250 tu tadi. Jadi mana kata contoh kalau dia kena zakat, kena cukai 500, bila dia buat bila dia bayar zakat 250, so dia ada balance lagi 250, betul? So daripada dalam 250 tu tadi, sebenarnya yang tu tadi itulah ada dia kata saya nak sumbang lebih lah kepada zakat. Sebab apa? Sebab saya nak bantu, saya nak menyokong usaha yang ada di pusat-pusat zakat ni dalam mengagihkan bantuan kepada asnaf ni tadi tu. Sebab apa? Sebab daripada segi kutipan pusat zakat ni, kalau gabung satu Malaysia dengan kutipan lembaga hasil dalam cukai ni, sangat beza tu sangat banyak, tuan-tuan. Kita baru berapa bilion, tapi dekat lembaga hasil dalam negeri dah berapa dah kutipan dia, kan? Mungkin dah dekat trilion ke apa ke. Jadi mereka nak gunakanlah sedikit, mana kata daripada 250 tu, Ustaz boleh tak kalau saya nak genapkan jadi 300? Boleh, tak ada masalah. Kita boleh maksimumkan dia. Cuma kita selalulah bagi panduan bagi mereka-mereka yang
dikenakan cukai yang tinggi ni, dia bolehlah gunakan manfaat dia tu tadi tu, sama ada dia dah bayar zakat pendapatan dia tadi, mungkin kita tengok harta-harta dia yang lain. Mungkin dia ada wang simpanan dia, kemudian dia ada saham dia, dan juga macam-macam lagi lah kan. Sebab kalau orang kaya ni dia banyak lah, dia banyak idea dia, duit banyak, lepas tu dia banyak lah labur ke sini, labur ke situ lah, apalah kan. Jadi dia boleh gunakan lagi atas apa yang cukai yang dikenakan tu tadi, dia boleh maksimumkan. Bukan setakat 80%, dia boleh pergi sampai 100%. Tapi yang ni kita kena tengok balik lah, sama ada kalau tak ada masalah, kalau atas individu tu sendiri, kalau dia nak buat 100% tak ada masalah. Kalau dia nak kurangkan sikit 80 ke 70%, dia convert daripada cukai dia tu tadi pergi kepada zakat pun tiada masalah. Jadi begitulah. Cumanya yang penting sekali tuan-tuan dan puan-puan kena buat taksiran dulu untuk zakat yang kita kenakan. Kemudian barulah kita akan sesuaikan dengan cukai yang diwajibkan, supaya kita tak naklah berlaku ada konflik di antara pembayaran zakat kita tadi dan pembayaran cukai kita tadi. Dan yang paling penting sekali adalah setiap pembayaran zakat yang kita lunaskan, kita tunaikan itu perlu untuk kita adakan kita punya detail dia ataupun hitam putih dia, makna kata resit lah kat sini. Baik, jadi sebagai satu kesimpulannya untuk berkenaan dengan zakat dan cukai ini, iaitu kita berbalik kepada kita punya tajuk kita itu tadi, perlu ke untuk kita bayar kedua-duanya. Baik, jadi sebagai satu kesimpulannya yang kita boleh ambil adalah berkenaan dengan cukai dan juga zakat ini, yang pertama sekali adalah kita lihatlah dulu kita punya pengiraan untuk taksir. Kita buat taksiran dulu atas pendapatan, atas harta yang kita miliki tu, sama ada wajib ataupun tak wajib untuk kita bayar zakat. Kita dah tahu tadi, kalau untuk tahun ni cukai bagi mereka yang berpendapatan 3,111 dan ke atas dah wajib untuk kita kenakan zakat. Tapi kalau untuk kenakan cukai, tapi berbeza kalau untuk zakat, selepas taksiran yang dibuat itu ataupun kita panggil sebagai nisab, kita punya benchmark tu, sekiranya kita dah ada harta ataupun pendapatan kita pada tahun 2023 ini, kalau di wilayah persekutuan ini, sama ada Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, kalau kita ada lebihan berjumlah RM21,626, maka kita dah wajib untuk kita keluarkan zakat. Wajib ya tuan-tuan untuk kita keluarkan zakat. So kita buat taksiran, kemudian barulah kita sesuaikan dengan kedua-duanya. Dan yang paling penting sekali adalah kita tahu berapa kadar zakat yang kita perlu bayar dan juga berapa cukai yang kita telah bayar. Kemudian seboleh-bolehnya tuan-tuan dan puan-puan, kita bayar zakat kita pada tahun taksiran tersebut. Contoh, kalau kita bayar zakat pada bulan 12 2023, kemudian kita nak dapatkan rebate cukai untuk tahun 2023, tuan-tuan dan puan-puan wajib untuk membayar sebelum 1 hari bulan 1 2024. Kalau melebihi ataupun kalau melangkaui tahun itu, dia dah tak boleh ya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam akta percukaian itu penting dia akan tengok pada tahun taksiran. Kalau 2023 bayar pada zakat pun bayarlah kita selaraskan pada tahun 2023 juga, supaya tidaklah nanti menjadi suatu pertikaian di antara kita dan juga pihak cukai lah, ataupun pihak lembaga hasil dalam negeri. Saya tahu sekarang ni musim-musim untuk mengisi e-filing kan. Masing-masing sekarang ni tengah sibuk ni. Kita pun dekat Ustaz Zakat pun tengah sibuk ni menerima panggilan daripada pembayar-pembayar zakat kita ni. Kat mana saya nak dapatkan resit ni? Macam mana saya nak tengok berapa zakat yang telah saya bayar pada tahun lepas. So penting tuan-tuan untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu. Dan nasihat saya
sebagai satu kesimpulan, sebagai satu penutup kita pada sesi kita pada pagi ini adalah yang pertama sekali tadi tu taksiran, pastikan betul-betul taksiran, dan untuk cukai itu kalau boleh lah, kalau boleh cukai dan zakat kita dah tahu taksiran itu, kita manage lah kedua-duanya. Kita bagilah manfaat kepada kedua-duanya. Mungkin zakat kita yang wajib kita bayar RM60 dan cukai kita kena RM100. Kalau kita nak bayar kepada zakat sepenuhnya pun boleh, tapi at least tuan-tuan dan puan-puan tinggallah sikit, RM10 ke RM20 ke, untuk ada rekod dengan cukai, dan juga adalah juga sumbangan kita sebagai seorang warga negara ataupun rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, untuk kita laksanakan, kita menyahut seruan daripada pihak kerajaan tu tadilah. Jadi saya rasa setakat itu sahaja apa yang saya boleh kongsikan pada pagi ini. Tanpa kalau ada apa-apa persoalan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah tinggalkan di ruangan chat, dan insya-Allah kalau ada masa kita akan jawab persoalan-persoalan yang bersesuaian lah. Dan insya-Allah apa yang baik itu datangnya daripada Allah, dan apa yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Arif. Kita panggil Ustaz Arif lah pada pagi ini. Teruskan ni di skrin QR code untuk anda, melainkan anda menerima ECJ penyertaan yang mungkin perlu untuk anda mendapatkan ECJ penyertaan ini untuk menghantar kepada pihak HR anda. Mungkin para pendengar kita, peserta kita mungkin di kalangan ada pada agensi-agensi yang memerlukan ECJ ini untuk memberikan kepada pihak HR dengan anda telah pun menyertai program seminar ini sebagai latihan anda. Okey, sila klik QR code dan silalah beri putaran anda. Okey, sekali lagi. Ini dia, sekiranya anda berminat dengan program-program sembang, semak sembi secara webinar atau secara fizikal, jangan malu segan tuan-tuan, sila hantarkan kepada kami email financial.education@smb.com.my atau berhubung kami di talian yang tertera 0505813 ataupun 2005479. Kita boleh berbincang. Okey, dan kita kembali bersama dengan Ustaz Arif. Ustaz, pagi ini kita terus kepada sesi Q&A. Ramai yang terus menghantar dalam chat ataupun di ruang komen, dan apa yang kita kongsikan dalam Facebook ataupun dalam WhatsApp kita sebagai dia punya peserta. Yang pertama, ini dengan persoalan datangnya daripada saudara. Okey, yang Hadirin. Ya, Hadirin mengatakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalannya, boleh ke zakat simpanan seperti ASB dibayar di negeri lain dan diserahkan sendiri kepada asnaf dan juga pihak yang layak? Silakan Ustaz. Baik, okey, untuk soalan yang pertama ini, daripada segi pendapatan, kita ada satu ketetapan lah, yang mana daripada hadis baginda Nabi SAW ketika mana diutus Sayyidina Muaz bin Jabal ke Yaman. Ya. Lalu dia nak memindahkan dana zakat itu daripada dia kutip di Yaman, dan dia nak bawa ke negeri Madinah. Maka dia dan Nabi SAW kata, tu'khaz min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Nabi kata harta itu diambil daripada orang kaya daripada kawasan itu, maka dia perlu dipulangkan balik kepada orang yang susah dalam kawasan itu. Jadi berkenaan dengan isu yang terkait ini, yang ini terutama sekali berkenaan dengan zakat pendapatan lah, hasil zakat gaji kita tu, seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya tuan-tuan dan puan-puan bayar kat mana tempat yang tuan-tuan dan puan-puan bayarlah, tuan-tuan dan tempat tuan-tuan dan puan-puan kerja. Kalau bekerja di wilayah persekutuan, bayarlah di wilayah persekutuan. Kalau bekerja di Selangor, bayarlah di Selangor. Kita bukan apa kita bimbang, kita tahulah sebab apa orang kata dekat dalam kawasan wilayah ni ramai orang kaya, tapi sebenarnya orang yang kurang berkemampuan ataupun yang miskin tu lebih lagi dalam kawasan wilayah persekutuan ni lah. Tapi kalau untuk zakat wang simpanan ataupun zakat-zakat yang lain tu, kalau tuan-tuan nak bayar di negeri lain, terpulanglah tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan daripada segi hukum nak agih sendiri, boleh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, risikonya adalah pada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan salah bagi bukan kepada asnaf, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran surah At-Taubah tadi itu,
maka tuan-tuan dan puan-puan kena qada ataupun kena ganti balik. Dan kita minta jauh lah kalau kita mati pada waktu itu, mana kata tanggungjawab kita daripada segi pembayaran zakat itu tidak tertunai lagi lah. Dan juga daripada segi cukai dia, kalau filing dia, tuan-tuan dan puan-puan tak boleh buat pengisytiharan lah untuk cukai ataupun untuk dapatkan balik yang tuan-tuan dan puan-puan agih sendiri itu tadi lah. Itu dah jawapan daripada soalan dia. Yang afdalnya bayarlah di tempat kita tinggal begitulah. Kita cakap jadi itu saya kepada soalan kepada Kristina, saudara Kristina, dia kata salam tuan, dia kata salam. Ni banyak soalan yang cuba dengan bolehkah kita bayar pelbagai jenis zakat itu sekaligus? Contohnya kata dia, zakat pendapatan dicampur dengan zakat wang simpanan, dicampur pula dengan zakat emas dan dicampur dengan zakat-zakat lain. Selalunya saya bayar sekaligus je masa bayar zakat pendapatan bulan-bulan. Macam mana Ustaz? Silakan. Baik, okey. So jadi soalan daripada tak tahulah cik ke puan Kristina kita ni. Okay, kalau untuk zakat itu dia sebenarnya ada dua je zakat dalam Islam ni, iaitu yang pertama adalah zakat fitrah, dan kedua adalah zakat harta. Dan atas jenis yang Cik Puan Kristina kita sebut tadi, sama ada dia gabungkan zakat pendapatan, wang simpanan, apa semua sekali tu, boleh, tapi kena tahulah perincian dia setiap zakat tu cukup ke tak cukup dia punya nisab dia, cukup syarat dia. Kalau cukup syarat, dia boleh himpunkan semua sekali itu di bawah, atau kalau kita nak keluarkan resit itu, selalunya kita akan keluarkan atas resit zakat harta. Itu dia jawapan daripada Ustaz Al-Quran Kristina. Ustaz, seterusnya kita pergi pada soalan seterusnya saya, iaitu Haikal Nazari. Dia tanya ni soalan gaji pula. Berapakah gaji minimum yang diwajibkan untuk bayar zakat sebelum atau selepas penolakan KWSP? Silakan Ustaz. Okey, bagi menjawab persoalan ini, kalau untuk LHDN senang, setiap gaji bermula 3,111 tu terus wajib dia bayar cukai. Berbeza dengan zakat ya Tuan Haikal. Kalau untuk zakat ini selalunya kita akan mengesyorkan, sebab kita tak boleh nak bagi kata putus. Sebab apa? Dia kena buat taksiran dulu. Bagi mereka yang bujang, kalau gaji dah 3,000 ke atas, dia akan kita akan minta dia buat taksiran dulu. Mungkin boleh jadi dia kena zakat, boleh jadi dia tak kena zakat. Bergantung kepada komitmen yang kita benarkan tu tadi, tolak diri sendiri berapa. Tapi bagi mereka yang berkahwin dan mempunyai anak, kita galakkan dia buat taksiran bila gaji dia telah mencecah 3,500 dan ke atas. Itu bezanya yang bujang lagi yang berkahwin. Alright, itu dia Haikal. Dan selanjutnya kita beri soalan kepada saudara Firman Edi. Ini bukan penyanyi, soalan ni penyanyi staff ni ya. Alright, okey. Ni soal pekerja yang telah pencen katanya. Dan telah membayar zakat 25%. Itu jawapan tadi ke? Tak apa. Di atas penggunaan KWSP sepenuhnya. Berikut dan seterusnya, perlu ke makan lagi zakat 25%? Silakan Ustaz. Baik, jadi kalau untuk pencarum-pencarum KWSP ni, kalau dia diwajibkan untuk dia keluarkan zakat dia, bila dia boleh bawa keluar, iaitu yang pertama sekali adalah pengeluaran sebahagian pada umur 50. Dia akan dapat bawa keluar. Jadi contohlah dalam akaun dia, akaun 1, akaun 2 total ada RM1 juta, tapi dia punya akaun 1 ada RM500,000, jadi dia perlu bayar zakat pada waktu itu atas RM500,000, darab 25% akan dapatlah berapa zakat dia. Kemudian bila dia dah mencecah umur 55 tahun, maka KWSP telah memberikan akses penuhnya kepada pihak pencarum. Jadi contoh dia dah ada RM1 juta tu tadi, dia kena bayar zakat atas RM1 juta. Dan andai kata jadi mana kata dia bayar umur 55 tahun tu, RM1 juta tu dia kena bayarlah RM25,000 tu pada tahun berikutnya, 26 pada umur 56, dan tahun seterusnya dia kena bayarlah, sebab dia dah dikira sebagai zakat zakat simpanan. Sebab apa? Dia dah boleh akses keseluruhan harta itu. Berbeza dengan kalau umur kita bawah 50 tahun ni tadi, pihak KWSP daripada segi polisi dia tidak membenarkan pencarum untuk keluarkan duit dia ataupun duit simpanan dia tadi. Tapi bila dia dah berumur 55 tahun, maka pihak KWSP telah memberikan akses penuh kepada dia untuk dia pakai duit dia. Jadi dia wajib bayar zakat pada setiap tahun tu. Dan anda kata dia dah pencen umur 60 ke atas pun,
dia akan dikenakan zakat atas berapa simpanan yang tinggal. Yang tinggal. Betul. Okey, itu dia. Jawapan daripada Ustaz kita untuk Firman Dedi. Kita pergi pada soalan daripada FB. Daripada Facebook datang daripada Nur Aini. Nur Aini. Oh, 2 kali nama kat Nur Aini. Dia bertanyakan pasal bayaran wakaf kepada badan-badan yang dibenarkan. Seperti MAI dan sebagainya. Bolehkah ditolak rebit cukai? Silakan Ustaz. Baik, cantik. Sebab apa? Sebab sekarang ni orang duk nampak orang tahu berkenaan dengan zakat Ya. dan sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam. Ya. Tapi ada satu lagi instrumen yang kita boleh angkat adalah iaitu wakaf. Wakaf sendiri. Dan kalau untuk wakaf ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau untuk mendapat wakaf ini, dia punya klaus dia ataupun klausa dia tak sama macam zakat. Zakat dia akan dapat rebate 100%. Tetapi untuk wakaf ini, dia punya klausa dia adalah dia akan dapat tolakan perbelanjaan. Tolakan perbelanjaan. Macam kalau kita ada buat sedekah apa semua tu, so wakaf dia masuk dalam ni. Dan juga tapi kena pastikan betul-betul badan-badan yang diberikan kelulusan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri, macam ASNB sendiri kan. Pihak ASNB sendiri ada melaksanakan wakaf amanah kan. So pihak ASNB sendiri dilantik oleh pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sebagai mutawalli untuk menjalankan kutipan wakaf ni tadi. Jadi macam kalau di MAIZ ni, Majlis Agama Islam Negeri Johor ni, memang tak ada masalah lah. Dia yang ada problem tu kadang-kadang yang wakaf-wakaf yang masjid-masjid yang tidak mendapat kelulusan tu tadi. So kita boleh je, lillahi ta'ala boleh lah, tak ada masalah. Tapi untuk cukai tadi, untuk dapatkan pelepasan tolakan perbelanjaan tadi, tak dapat lah. Yang penting orang ni perlu merujuk terlebih dahulu dengan teman-teman di Kuala di Johor dengan MAIZ lah. Okey, tanya. Dan seterusnya kita pergi kepada soalan Muzalina. Tuan Muzalina mengatakan zakat terhadap harta yang lain boleh ke claim juga ke Ustaz? Baik. Cantik soalan daripada Cik Puan Muzailina. Baik, dia apa-apa jenis zakat sekalipun, tak kisahlah zakat pendapatan, wang simpanan, saham, even fitrah pun sendiri boleh mendapatkan rebate tadi. Jadi makna kata boleh sebenarnya. Dia merujuk kepada soalan yang tadi tu. Atas zakat puan tu dia ada bayar zakat pendapatan semua sekali, dia lamsamkan atas zakat harta tu tadi. So dibolehkan, tak ada masalah. Okey, dibolehkan. Alright. Ni puan-puan ni mengatakan melain dengan cara pengiraannya lah Ustaz. Mungkin ada perbezaan antara zakat pendapatan, zakat pelawanan ke zakat dengan bagaimana cara pengiraan. Baik. Kalau untuk daripada segi zakat untuk pendapatan, kita punya kiraan dia berdasarkan had kifayah tu tadi dah. So kalau untuk diri sendiri berapa pelepasan yang kita berikan, kemudian isteri berapa. Kalau ada juga orang tanya, Ustaz kalau isteri 4 macam mana? So darab dengan 4 lah. Okay. Itu untungnya. Baik. Cuma kalau untuk daripada segi zakat pelaburan itu tadi, kita nak tengok juga pelaburan tu pelaburan yang macam mana. Adakah kalau kita buat pelaburan tu, kalau macam pelaburan di ASNB, tak ada masalah lah. Sebab kita boleh tahu berapa dia punya itu. Cuma yang agak teknikal sikit adalah kalau dia ada main dengan saham di bursa saham tu tadi. Yang tu dia agak teknikal sedikit lah. Mungkin puan boleh rujuk dengan pusat zakat masing-masing ataupun boleh pergi ke laman web www.zakat.com.my. Kat situ ada diterangkan bagaimanakah kaedah pengiraan. Tapi asas dia tetap kita akan tengok kepada nisab tu tadi dan juga haul setahun dan juga nisab tadi RM21,626. Adapun kalau untuk zakat perniagaan, cara pengiraan dia lagilah dia berbeza lah. Dia kalau untuk enterprise dia ada pengiraan dia macam ni. Dan juga kalau untuk Sdn Bharad dia ada kiraan dia macam ni, Berhad pun dia ada perkiraan dia macam ni. Kalau sebolehnya kalau zakat perniagaan ni kalau ada laporan audit ataupun audit report tu, kita akan tengok liability sama ada kita akan buat pengiraan berdasarkan profit and loss ataupun kita akan tengok based on audit report tu lah. Jadi kita akan tengok balance sheet. Kita akan tengok kaedah balance sheet tu pula. Okey, begitulah ya. Ustaz Arif, pengiraannya yang pentingnya Puan Lin
sila merujuk dengan pusat zakat yang terdekat. Okey, kita pergi kepada soalan M. Fairuz. Okey, adakah boleh sekiranya bayaran zakat melalui potongan gaji disekalikan dengan zakat harta, emas, simpanan dan sebagainya dengan niat katanya agar memudahkan bayaran dibuat secara mempunyai rekod bayaran tahunan. Mohon pencerahan Ustaz, silakan. Baik, jadi kalau merujuk kepada persoalan ini, kalau amalan kita di wilayah persekutuan ini, kita memang ada daripada segi untuk di borang tu kita boleh tik sama ada kita nak bayar zakat pendapatan ataupun zakat harta. Cuma Tuan Fairuz kena pastikan pengiraan ataupun taksiran itu kena tepatlah. Sebagaimana kalau untuk pendapatan tak ada masalah. Cuma kalau untuk yang daripada segi simpanan kita tu tadi, kita kena pastikan betul-betul lah. Mana kata kita kena ada projection lah. Berapa tahun ni simpanan kita yang akan kita kekalkan dan juga berapa dividen yang akan kita dapat tu, ataupun dividen nak kira tahun depan pun tak ada masalah lah. Tapi kita tengok berapa simpanan yang kita akan simpan pada penghujung tu tadi, kita dah ada projection. Kemudian kita kira, contoh kalau zakat pendapatan kita kena 100 sebulan, kalau katalah zakat simpanan kita kena 1,200 tahun tu, so kita bagi 12 dapatlah 100, so makna kita 200. Jadi tuan boleh niatkan untuk sekali dengan tu lah, dan kita akan tik kepada zakat harta tadi tu. Okey, itu jawapan daripada Ustaz untuk M. Fairuz. Wah, alhamdulillah makin banyak yang bertambah. Sikin nak ringkas pendek saja Ustaz, nak tanya. ASB ni termasuk dalam kategori zakat mana? Saham ataupun zakat simpanan? Silakan Ustaz. Baik, daripada segi amalan kita dekat sini, sebenarnya dia ASB ni kita masuk duit kita tu dalam pelaburan lah. Kan kita masuk dalam saham lah. Nama pun Amanah Saham Nasional Berhad kan. Tapi ada juga kadang-kadang pemahaman itu sebab dia memang tak sentuh langsung duit dia tu, dia biarkan je dalam tu. So kita bolehlah sama ada kita nak masukkan dia dalam kategori zakat saham ataupun zakat wang simpanan. Dia tak ada masalah lah. Dua-dua pun tak ada masalah. Okey. Sikin. Dan saudara Faizal ni dengan sumbangan Ustaz sumbangan atau derma nak masukkan di bahagian mana dalam sistem e-filing. Ni bagi kepada BSP pula e-filing. Sikit je Ustaz, sikit. Kat mana agaknya mungkin ruang dia masuk tu? Okey. So kalau untuk e-filing ni tuan boleh buka boleh rujuk ke dalam e-filing tu. Dia ada dekat bahagian tolakan perbelanjaan. Tapi kena pastikan yang tempat yang tuan derma tu tadi, dia kena ada kelulusan daripada LSDN. Bukan semua tempat yang kita derma kita declare dalam tu. Itu yang penting. Declare. Okey, dengan LSDN. Okey, terusnya kepada soalan dengan Mr. Akir. Okey, ini kini kita sudah tidak bekerja. Dah berhenti dah. Dah bekerja ke, pencen ke tak Tapi simpanan untuk kecemasan atau simpanan hari tua mencukupi hisap. Adakah kita diwajibkan untuk bayar zakat? Ustaz, silakan. Baik, itu isu dia sama macam yang saya jawab berkenaan dengan KWSP tu tadilah. Jadi maknanya bila mana dah cukup syarat melebihi nisab tadi kita punya simpanan tu, masih lagi kita kena wajib untuk kita keluarkan zakat. Cuma mungkinlah tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk ke pusat zakat daripada segi pengiraan itu bagaimana. Sebab ada certain case itu macam contoh dia punya simpanan tu tak banyak mana pun. Kemudian tapi dah lebih nisab. Tapi dia memang mengharapkan simpanan dia tu saja untuk meneruskan kelangsungan dia hidup dia. Bukan sahaja dia nak makan, tapi ada lagi anak yang belajar tu. Tapi dia dah lebih nisab. Kalau ikutkan memang dia wajib keluarkan zakat. Tapi tak ada masalah. Cuma tuan boleh rujuk dengan pusat zakat, dengan pegawai-pegawai zakat yang ada di kaunter-kaunter zakat itu. Kita akan tengoklah bagaimana pengiraan dia. Kita tak nak sampai pembayaran zakat itu memudaratkan dia tadi. Alhamdulillah, itu dia kepada yang bakal bersara ataupun yang tidak bekerja, itulah jawapan daripada Ustaz kita. Kita balik kepada Lin. Wah, bagus Lin. Alhamdulillah Lin. Masih lagi e-filing, ada deadline kita untuk submit. Contoh deadline akhir Jun 2023. Jadinya zakat tu kena bayar sebelum bulan Jun 2023. Betul ke kefahaman dia Ustaz? Kena bayar sebelum. Okey. Dia tidak boleh dia bukan macam tu Puan Lin. Puan Lin ke Cik Puan Lin ni? Okey, Cik Puan Lin ni soalannya
kita kena tengok tahun taksiran kita, bukan tahun yang kita declare e-filing tu. Sebab dia macam ni, kalau kita e-filing kita isi pada tahun 2023, kita sebenarnya isytiharkan kita punya pendapatan pada tahun 2022. Jadi bermakna zakat Cik Puan Lin ni kena selesaikan sebelum masuk tahun 2023. Maknanya kata hari terakhir itu 31 bulan 12, mana kata dah clear dah zakat itu. Tapi bermakna bukanlah bermakna dia tak boleh bayar zakat sebelum e-filing tadi. Cuma dia bila dia bayar zakat 2022 dia pada tahun 2023, maka dia akan declare zakat tahun 2022 yang dia bayar pada tahun 2023 tu pada tahun 2024. Macam tu. Okey, itu dah kiraannya sebelum kita nak declare tahun taksiran. Ikut tahun taksiran. Okey, panggil aku Cik Lin dan terus kepada 3 soalan lagi Ustaz. Nampaknya semua peserta masih lagi menanti untuk cabutan yang kedua nampaknya. Tak apa. Alright, kita pergi kepada Cik Abdul Rani. Okey, ni sahabat saya ni. Abdul Rani kata, apa yang dimaksudkan pula dengan zakat wakalah? Dana wakaf dengan zakat wakalah dana, bagaimana proses tersebut? Silakan Ustaz. Baik, okey. Wakalah ini sebenarnya adalah satu skim pengembalian semula wang zakat kepada pembayar zakat. Yang ini kita bagi kemudahanlah kepada mereka-mereka yang berkelayakan, yang mana kalau untuk individu kita ada 4 segmen lah untuk wakalah ni. Yang pertama wakalah individu, wakalah majikan, wakalah syarikat. Dan juga wakalah zakat perniagaan. Macam contoh, kalau untuk individu ni tuan, kita pulangkan kembali kepada pembayar zakat itu, kita lantik pembayar zakat kita itu, kita bagi dia satu tauliah untuk dia agihkan sendiri zakat dia tu. Contoh kata dia ada bayar zakat, syarat kita di wilayah Persekutuan, syarat dia setahun zakat dia bayar, tak kisahlah zakat pendapatan, simpanan, saham apa semua tu. Kalau dia bayar 20,000 dan ke atas, dia berhak untuk mendapat balik minimum 12.5%, dan kita akan pulangkan balik kepada pihak pembayar zakat tadi untuk diagihkan sendiri. Sebab kita tahu kadang-kadang ada sebahagian daripada boleh kata golongan-golongan yang have sikit ni, have sikit ni, dia zakat dia banyak, and then orang yang datang minta dia sumbangan ni banyak juga. Jadi kita bagilah kemudahan sikit kepada dia, dan dia pun nak rasa juga macam mana mengagihkan zakat tu. Dia nak rasa sikit macam mana kesusahan mencari asnaf, kemudian merasai pengalaman membayar ataupun mengagihkan zakat itu sendiri. Kita bagi peluang, kita buka peluang tu. Dan yang penting pembayaran dia tu mesti 20,000 ke atas, dan kita akan pulang balik daripada tempoh pembayaran dia tu, untuk kita bagi tempoh 1 tahun untuk diagihkan kepada asnaf yang 8 tu lah. Kita dah cakap ni ya. Berkaitan dengan zakat wakalah. Okey, masa dah suntuk, tapi saya ambil lagi 3 yang terakhir lah saya. Okey, Saleh Rizwan bagus bayar 80% zakat, 20% untuk cukai, atau berapa peratus yang bagusnya bagi orang Islam dan juga untuk kepentingan negara pada pandangan Ustaz? Silakan. Okey, kita tak boleh nak bagi satu jawapan yang satu nanti, sebab apa nanti akan jadi satu, makna kata macam satu fatwa pula kan. Sebab saya bukan mufti, so saya tak boleh bagi fatwa. Cuma ini adalah saranan kita ataupun kita punya cadangan je lah. So kalau nak ikut 80% boleh, 20% boleh. Sebab apa? Sebab macam saya bagi tahu tadi lah, walaupun digabung kutipan itu daripada 14 negeri, masih lagi tidak mampu untuk menandingi kutipan yang dilakukan oleh lembaga hasil dalam negeri dalam satu-satu masa. Ikutlah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa, sebab kadang-kadang kita kena sesuaikan juga dengan poket kita ni. Walaupun 80%, dalam 80% yang kita kita contribute pada zakat tu, boleh jadi 20%, boleh jadi 30%. Yang 20% tu pun tuan-tuan dan puan-puan isi e-filing, tuan-tuan dan puan-puan akan claim untuk contohnya pembelian komputer, handphone ke apa benda yang kerajaan benarkan tu kan. So daripada 20-30% tu tadi, tuan-tuan akan dapat balik lah. Ya, terpulang lah pada individu. Betul bagi soal ni, pulang pada poket kita. Saya pergi kepada dulu yang terakhir, itu kembali kepada Haikal. Ini mungkin dia tanya bagi pihak orang rumah, dia berapakah berat minimum emas yang perlu zakat? Emas yang perlu zakat cuma yang kita
tak pakai je kan katanya. Betul ke Ustaz? Baik, untuk kalau zakat yang kita simpan dalam tempoh 1 tahun, semua negeri sama je 85 gram. 85 gram. Dah 85 gram tu dah wajib keluarkan zakat lah. Ya. Dia akan darab dengan harga emas masa dan darab 2.5%, dia akan dapat zakat dia berapa zakat emas. Dan zakat yang emas yang dipakai sekiranya melebihi kadar uruf, wajib kita bayar zakat. Contoh kalau kata kalau di wilayah Persekutuan ni, kita tetapkan kadar uruf adalah 800 gram. Bermakna kalau orang tu pakai kurang 800 gram, dia tak kena zakat atas emas yang dipakai itu. Tetapi bila dah melebihi 900 gram, dah 1000 gram, maka sebenarnya orang tu sebenarnya dia ada kemampuan untuk dia bayar zakat, jadi dia kena zakat atas emas yang dipakai itu tadilah. Kan bisik-bisikkan kat rumah tu ya. Alright, kita pergi peserta yang terakhir. Sesi Q&A pada pagi ini, itu Amir Safwan. Perlukah membayar zakat jika salah satu pasangan tidak bekerja dan pembelanjaan bulanan cukup-cukup saja Ustaz untuk digunakan termasuk hutang-hutang, bayar bil dan yang lainnya? Silakan Ustaz. Okey, sebab itu dalam untuk taksiran zakat ataupun pengiraan zakat seseorang itu, kita ada membuat taksiran dan juga kita ada membuat pengiraan dulu sama ada dia wajib atau tak wajib untuk keluarkan zakat. Sebab apa? Sebab daripada taksiran had kifayah tu tadi, adanya penolakan untuk individu, adanya penolakan untuk isteri, adanya penolakan untuk anak. Anak tu pula ada pula perbezaan, anak yang belajar di IPT, anak yang di sekolah. Kemudian bagi kepada ibu bapa lagi boleh ditolak, KWSP boleh ditolak. Banyak tuan yang boleh ditolak. Jadi seeloknya saya syorkan untuk membuat taksiran dululah. Itu lebih baik. Baru kita tahulah wajib ke tak wajib untuk kita keluarkan zakat. Yang pentingnya buat tafsiran. Merujuklah dengan Ustaz Zakat yang terdekat. Okey. Terima kasih Saudara Arif, Ustaz Arif kita pada pagi ini. Alright, kita kembali kepada Ustaz Arif. Mungkin ada kata-kata akhir ya. Di pagi Jumaat ini kita pun nak pergi solat Jumaat insya-Allah. Okey, dengan kata akhir juga pesanan untuk bersama serta kita sembang-sembang. Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak SNB atas inisiatif yang diberikan ini untuk memberikan ilmu pengetahuan berkenaan dengan zakat dan juga cukai dan juga yang tidak putus-putus selalu ingin mengangkat agenda ataupun memperkasakan kewangan Islam ini, iaitu zakat, wakaf dan seterusnya lah. Jadi terima kasih juga tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini dapatlah kita amalkan dan juga kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Dalam masa yang sama kita melaksanakan tuntutan ibadat, kewajipan melaksanakan zakat. Dapat juga kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada negara Malaysia yang tercinta ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastikan buat taksiran dan juga buat pengisytiharan harta itu dengan betul supaya kita dapat memberikan sumbangan kepada agama kita dan juga kepada negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Arif Zainuddin yang sudi hadir pada pagi ini, pagi barakah ini, berkongsi menaikkan tajuk yang cukup menarik antara zakat dan cukai. Perlukah kita bayar kedua-duanya? Anda telah faham banyak info-info yang telah disampaikan dan insya-Allah kita akan bersama kembali insya-Allah bersama dengan Ustaz untuk sesi yang akan datang. Dan selagi bagi pihak SMB memohon maaf di atas kekurangan yang berlaku sepanjang program yang dijalankan, dan insya-Allah kita akan berjumpa di lain waktu, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada seluruh peserta pada pagi ini. Tahniah.